Kalau kita terlepas standar satu, semua tak guna. Lepas menang satu, semua juga kurang berguna. Lepas menang satu, semua juga. Bagi juga kain ini, bagi juga kain ini. Itu sangat penting. Dalam keadaan emergency di dalam keadaan terdesak atau sesuatu yang perlu disegerakan, saya datang satu soalan. Kalau sesuatu tugasan itu perlu dilakukan dalam masa yang paling singkat, siapa yang lebih layak sampai perlu kita beri tugasan tersebut? Orang yang paling banyak pengalaman atau orang yang bermotivasi tapi kurang berpengalaman? Satu berpengalaman tapi kurang bermotivasi, satu lagi motivasi tinggi tapi pengalamannya kurang. Kita ada tugasan, ini mesti siap seminggu. Siapa yang kita nak beri? Yang banyak pengalaman tapi kurang bermotivasi, atau yang kurang pengalaman tapi banyak motivasi? Siapa yang kita nak beri? Siapa ada jawapan? Cepat, lelaki dan perempuan. Saya tak nak perempuan dapat jawapan sebab saya lelaki. Yang banyak pengalaman, angkat tangan. Seorang, dua, tiga, empat, lima. Nah. Yang paling bermotivasi angkat tangan. Ramai. Bila saya ganti kepala itu, nanti tak tahu silap dah tu. Kalau kerja itu urgent, ambil orang paling berpengalaman walaupun dia kurang bermotivasi. Tapi kalau kerja itu boleh jaga masa panjang, ambil orang bermotivasi. Karena motivasi ini dia tahan untuk buat kerja yang jaga masa yang lama. Tapi kalau berpengalaman, motivasinya tak tinggi, seminggu bolehlah. Kalau dia minggu hilang lah. Yang boleh hilang lah. Kita buat kerja lama sangat ni pun tak apa-apa. Dia tak ada. Yang dia sekejap-sekejap, bagi dia cepat je. Lepas tu nak rehat, ada masalah. Tuan-tuan, ini kaedah dia. Ada kaedah semua sebenarnya. Cuma kita kurang terdedam. Ya, baik. Tengok macam ni. Kita ini sebenarnya ada 3 aspek untuk prestasi meningkat. Nilai, kompetensi, pematuhan. Pematuhan ini merujuk kepada jurang. Jurang merujuk kepada polisi, merujuk kepada standard, merujuk kepada SOP, merujuk kepada persidaran. Contoh, sekarang ni bilik ini selesai atau tak selesai? Selesai atau tidak? Okey, kita tutup lampu, selesai atau tidak? Rasa-rasa lepas 1 jam saya buka lampu, apa jadi? Lama yang hidup. Maknanya lampu tu penting, betul kan? Okey, ada lampu tapi tutup ekor. Macam mana? Persekitaran yang pun tak selesai, betul kan? Okey, tutup lampu, tutup ekor, buang semua meja. Buka lampu, buka ekor, buang semua meja. Belajar terletak, macam mana? Tak selesai. Macam mana kita belajar di luar? Maknanya persekitaran ialah pematuhan. Tuan-tuan, nak bagi orang efisien kerja, mesti ada komputer, mesti ada laptop, mesti ada sumber, mesti cukup. Ini bagi persekitaran. Kalau anak kita yang kata tadi, meja tulis tak ada, bangku nak duduk tak ada, pensel tak ada, kertas tak ada, semua tak ada, dia tak boleh meningkatkan prestasi. Ini panggil pematuhan. Matlamat pun tak jelas. Karim, minggu depan aku tak campak kat dia. Karim pun fikir, bos cakap minggu depan sampai hari Jumaat. Bos punya maksud bila campak file minggu depan aku tak, minggu depan pukul 8 pagi hari Isnin. Tuan-tuan Karim ke sini, ada tak? Bos cakap minggu depan. Habis hari ini dah minggu depan sampai hari Jumaat dah bos. Tuan nak hari Isnin, dia ada fikiran untuk hari Jumaat. Pasti itu tuan-tuan kena jadi perempuan. Macam jadi perempuan, Karim, aku nak ke depan hari Isnin pukul 8 pagi. Jangan cakap hari Isnin saja, tapi Isnin pukul 6 petang. Pukul 8 pagi. Be specific with your instruction. Kena bagi tahu. Kalau tidak, tahulah lelaki hari Jumaat pukul 6 petang baru siap. Ya?
Kalau perempuan ini aku gila tak dia risau. Dia tanya suami dia kata mana abang tahu? Macam masa aku lah, apa betul lah. Jadi tuan-tuan, penguatan ini sangat penting. Ya, kualitinya, standarnya itu diberikan. Kemudian kompetensi. Ada kita beri segala-gala macam orang kaya. Nak hapus membagi, nak hapus membagi. Tapi anaknya kompetensinya tak ada, kemahiran tak ada, kurang, pengalaman kurang, ilmunya kurang. Tapi kompetensi ada. Kompetensi yang kita katakan orang berkompeten, dia mesti ada ilmu, ada kemahiran, dan juga ada pengalaman. Dia boleh gunakan untuk konteks yang tertentu. Jadi baik kompeten. Kalau kita sepakat ada ilmu, pengalaman, kemahiran, tapi tak dapat guna pada satu konteks, itu tidak panggil kompeten. Kompeten itu merujuk pada keadaan tertentu. Kalau orang awam contohnya, dia tengah marah dengan kita kompeten tak atau tidak? Dia ada masa kompeten, ada ilmu, ada kemahiran, ada pengalaman, sesuai kita bicara dengan orang awam. Dengan anggota sama dia tu marah, boleh marah. Tapi dengan anggota kita kawal dia, kita ada authority. Dengan orang awam kita ada influence. Dengan orang awam tuan-tuan, power of influence. Dengan anggota, power of authority. Tu beza tu. Yang ini boleh suruh, yang sana tak boleh suruh. Di sana boleh minta kira-kira. Ya, itu perbezaan dia. Tengok, salah power authority, polis traffic. Sini tak ada polis traffic, dia tak marah saya. Masa saya pakai Melaka tu polis traffic, saya berkata, tuan-tuan, bila tuan-tuan tahan orang, bawa kelakuan lebih dan sebagainya, perkataan ini jangan sebut. Kerana bukan tugas tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada authority pun nak sebut perkataan ini. Apa dia katanya? Kamu salah telah melebihi kelakuan. Yang boleh kata salah, siapa dia? Hakim dan mahkamah. Kita hanya kata tuan telah melebihi hak, laju. Berkata salah jangan sebut. Sebab apa dia tak ada authority. Tapi tadi polis traffic asyik cakap salah. Dia tak tanya. Tuan-tuan, kita tak ada authority. Tuan-tuan ada authority nak cakap salah tak? Tak ada authority. Orang mencuri pun dia kata dia salah sama dia. Mahkamah kan? Kita tak cakap. Kita buat laporan terlepas. Kita kata salah, dia tutup balik kita. Bang, minta maaf lah, saya tak salah bang. Malu kita. Contoh macam itu. Jadi tuan-tuan, authority itu penting. Power authority ada pada kita punya kaki tangan. Dengan masyarakat, power of influence. Di sini kita kata beri arahan. Di sini kita kata minta kerjasama. Itu perbezaannya. Jadi panggil kompetensi. Kalau kompetensi tak ada, ini ada semua pun tak boleh. Yang ini nilai. Jadi nilai ini ialah kecenderungan diri, motivasinya, inspirasinya, kehendak dirinya dinilai. Tiga-tiga ini mesti sedari. Ada orang ini tak bermotivasi untuk bekerja, kompetisi ada, ini ada. Pun dia kualiti akan jatuh. Betul kan? Ada orang yang ininya bagus, tak bagus, ini ada, kerja teruk pun susah mencapai kualiti. Kenapa? Benda-benda yang tidak semua tak ada. Ada ini, tapi kompetensi tak ada. Struggle lah nak buat. Itu orang baru masuk kerja, atau tukar jabatan, tukar unit, struggle je. Ini penting. Jadi ini mesti ada pada tetap seseorang. Sebelum kita nak katakan dia mampu atau tak mampu. Itu sebabnya lepas pada ini, bila menilai seseorang dalam konteks orang tersebut, tengok, dia ada motivasi tak? Ada kompetensi tak? Boleh tak aku tolong dia? Support kira-kira. Kalau boleh ketiga, dia tak maju juga, dia tak naik juga, baru kita boleh salahkan dia. Kalau tidak, kita silap. Dia tak ada ini, bagi semangat. Saya pernah tengok ya, masa saya dirikan saja ya, kami banyaklah ada outreach program. Outreach program ni adalah saya sebagai tak apa, kita tak nak orang benci Islam. Sebab bila saya berlaku orang benci Islam. Nampak kan? Bila ISIS, Al-Qaeda, Taliban ni semua, mereka makin benci Islam. Promosi tentang Islam itu buruk. Jadi kita nak outreach lah di universiti, di gereja. Saya pergi di gereja untuk cerita tentang Islam. Jadi kita nak bagi tahu dia.
jangan benci Islam. Itu matlamat utama. Bukan nak masuk Islam, jangan benci Islam. Sebab mereka tak suka. Banyak peristiwa yang berlaku. Bila berlaku tu tuan-tuan, ya, kita pergi ke sana kita tahu. Mereka ini tak ada bahasa Islam. Kita sini tak ada. Bahasa Islam memangnya pun tak ada sebab dia pakai Islam. Pemanduan masjid pun tak ada. Mana nak tahu Islam? Susah tak nak bagi orang faham? Susah. Bukan senang. Ya? Kita boleh cerita saja. Tapi kita expectation tak tinggi. Maknanya di sini, kalau kita tengok ada diri orang tersebut dan kita tak mampu nak bagi, expectation kena letakkan sikit. Jangan tinggi sangat. Kita dah kerja 40 tahun, expectation boleh tinggi sini. Yang baru kerja 4 bulan, expectation rendah. Jangan samakan. Anak kita baru masuk terjadian, bagi subjek universiti, rasa-rasa expectationnya berapa? Memang gagal. Ini kadang-kadang silap. Ini Kate Blanchett yang kadang-kadang Peter Sager, semua cerita benda yang sama. Dia kata apa? Jangkaan expectation atau matlamat mesti disesuaikan dengan orang yang akan melaksanakan tugasan. Tak boleh sesuaikan dengan kehendak kita. Rockwell, salah seorang human performance expert antara yang terpulung di dunia, satu pembidai negara, bagi nasihat kat negara tersebut. Tutup buku saya dan Rockwell dia bagi tahu. Dia kata apa dia? Tuan, antara aspek yang kita banyak silap ialah apabila kita beri sesuatu tanggungjawab arahan pada orang bawah, kita anggap dia mampu buat sebagaimana kita. Itu adalah kesilapan yang paling kerap berlaku dalam pengurusan. Kita ni hebat. Orang bawah tu tak semua hebat macam kita, betul tak? Kita boleh kerja, ya, dengan IQ yang tinggi, dengan EQ yang tinggi, dengan EQ yang tinggi. Semua tinggi. Itu entah salah satunya rendah, tapi ekspektasi kita sama. Oleh itu dia kata sesuaikan. Lepas tu guna bagi nama gain approach, iaitu perlahan-lahan didik dia supaya meningkat. Tapi kita jarang, kita tak sabar. Kita bagi seorang kita nak, apa kita nak, macam dia berlaku. Kalau dia boleh dapat level kita, tuan-tuan, dia yang jadi ASP, dia yang jadi inspector, dia yang jadi sarjan major. Sekarang dia tak jadi. Pasal apa? Belum ada kemampuan dia rendah daripada kita. Sebab dia letak daripada. Jadi maknanya lepas pada ini nak apa lah? Berdasarkan kemampuan, itu yang Datuk kata tadi, tuan-tuan, supaya kita tertekan. Kalau kita tertekan, ekspektasi tinggi sana, kita akan tertekan. Jadi saya tahu di Malaysia, saya tahu. Saya pernah buat dengan rasa saya buat apa lagi ni? OCPD satu Malaysia 135 orang. Saya buat di Mata. Dia kata, soalan kami tu macam mana ni? Kalau di Creekville, di Damwangi, di Pulau Pinang, di Ipoh, di Johor Bahru, kami OCPD ni bro, satu hari 100 kes. Itu tak tuan-tuan yang di Pengkalan Bulu, di Gerik, kan? Mungkin satu hari 3 kes. Dan kesnya hanya menyeluruh saja. Yang kami di KL ni, Bunuh, Rompak, Rogol dan segala. Macam mana ni bro? Saya kata tuan-tuan, dia tanya pasal apa dia tanya tu? Dia kata macam mana nak seimbangkan, sedangkan kaki tangan tak cukup, kan? Saya kata tuan-tuan, saya minta maaf, saya tak ada jawapan. Saya beritahu, saya tak ada jawapan. Tuan-tuan yang kerja kan, betul saya kan? Cuba bayangkan di Creekville, di Damwangi, betul kan? Begitu banyak kes-kes dibanding dengan Pengkalan Bulu. Lepas tu macam nak seimbangkan, saya tak tahu tuan-tuan. Saya tahu sekarang tuan tidur di pejabat. Betul tak? Lama yang IO bicara pasal itu antaranya. Betul kan? Sebab kena duduk pejabat. Kadang-kadang anak polis lagi jahat pada anak orang lain. Betul tak betul? Pasal apa bapak kalau sibuk dengan kerja, tapi masyarakat tak faham. Bapak dia polis, anak beda dah. Kawan saya begitu lah. Macam mana tak beda?
ada anak dia, bapak dan anak di rumah. Keluar kerja. Kalau isteri saja. Taklah kalau mak jaga, kadang mak ni dia tembok kan. Jadi anak itu. Kita kesian, tapi masyarakat tak faham. Dia asyik tuduh. Jadi kalau kes itu, saya cakap terus terang, saya tak tahu jawapan dia. Ini OCPD satu Malaysia, saya buat program di Mata. Baik kawan, ini kualiti masa sumber. Secara yang terbaik, nak dapat kualiti kerja terbaik, mesti ada cukup masa. Masa ni mesti cukup. Kalau sumbernya kurang, ini contoh saja. Nak kualiti yang sama, yang terbaik masa seimbang dengan sumber terbaik. Kalau tak ada, nak kualiti juga yang sama, bagi masa lebih. Kalau sumbernya kurang, kalau sumbernya banyak, masanya boleh kurangkan. Maknanya ni nak kualiti yang baik. Kalau seorang bekerja, makan masa. Dan apa seorang saja kerja, masa dia kena banyak. Kalau 2 orang, masanya pendek sikit. Kalau 5 orang, masanya lebih pendek. Begitu juga dengan sumber ya. Kalau masanya pendek, pastikan ramai orang yang bekerja. Tapi polis susah nak buat bekerja itu. Betul tak tuan-tuan? Betul kan? Kerana kekurangan. Dia bagi dia simulator tu suruh dia bawa. Bawa saya beri kat kami tak apa. Dia bawa stronok juga. Lepas tu nak beri jahat. Dia kata, doktor, saya nak pergi tenggelam saat mereka. Dia bagi naik air. Dia bagi tenggelam. Simulator lah. Nak pergi naik? Tak boleh. Tak naik. Dia kata, doktor, nampak sangat tak pernah bukan selam. Memang ada kata, benda tu nak naik balik ke rajulan ni, lebih kurang makan setengah batu perjalanan dia. Mana dia kata, pegang. Bukan balik begitu, dia kata pegang. Nanti dia dapat dia nyasis. Naik sinter. Lepas saya tengok sebab dia masuk ke kawasan tu. Boleh masuk kawasan belajar sahaja. Tempat ketiga saya katakan bagian strategik di Albany. Di Albany bahagian logistik, repairing data kapal semua, MPV lah, segala-galanya yang dia ada tu. Tak ada dia kapal. Dia buka. Saya banyak ajar betul di sana. Orang awam satu semester tu mungkin 1 kelas je lah. Lain semua militeri 7 minggu. Baik, nak bagi tahu kualiti ni boleh dikekalkan dengan 2 cara. Satu, masa yang lebih kalau sumbernya tak cukup. 2, kalau sumber banyak, masa boleh kurang. Atau sumber ini orang yang kompeten, masa kurang, guna sumber yang kompeten. Maknanya bukan yang bermotivasi, yang kompeten. Tapi kalau masanya panjang, jangan guna orang kompeten. Kalau kompeten, kalau dia motivasi rendah, rugi. Sebab dia punya attention span dia tak lama. Jadi bagi dia kerja lain, jadi suka satu sikit-sikit yang kerja sikit masa, sikit macam suka. Kalau berpanjang, kualiti dia menurun. Manusia dengan itu. Jadi tuan-tuan, ini ada kira benda ni. Dan apa lagi? Peranan penyelia berempat tinggi, tingkatkan produktiviti. 2, jadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu contoh teladan yang terbaik. Ikutlah cara Nabi berurusan. Cari peluang, selesaikan masalah. Dan yang ini ya, elak kesilapan. Bila kita fikirkan balik, kita sebagai seorang penyelia, kita akan terlibat di 5 perkara. Yang mana satu tumpuan kita. Saya nak tanya tuan-tuan, yang mana satu jadi tumpuan kita daripada 5 ni? Tingkatkan produktiviti, jadi teladan, cari peluang, selesaikan masalah, ataupun elak kesilapan. Yang mana satu kita biasa tumpukan? Kebanyakan kita kat sini kan? Betul kan? Bagaimana dengan ini? Elak kesilapan. Sebab kita terlalu fokus nak selesaikan masalah, kadang-kadang terlupa yang kita akan dapat kesilapan. Betul kan? Kajian telah dibuat, dipanggil change blindness. Change blindness ni maknanya buta perubahan. Bila kita terlalu fokus pada satu benda-benda lain yang berubah ni kita tak sedar. Dan kita rasa kita buat tu betul, walaupun dia salah kerana ada perubahan yang sedang berlaku. Ini bagi change blindness. Tuan-tuan berhati-hati dalam usaha kita nak menyelesaikan masalah. Kalau boleh kaitkan dengan ini,
silap tak, Pak silap tak. Dari segi undang-undang, dari segi akhlaknya, integritinya, dari segi prosesnya hubungan kemanusiaan dan sebagainya. Ya, ini selalu saya nasihat. Saya tak kira lah. Kalau saya pakai tentera pun di situ saya nasihat. Yang polis pun begitu, jabatan imigresen pun macam ini, sama juga ya. Dengan DBI, tongkat kuasa pun saya dekat dengan ini, KSKP pun dekat dengan ini. Tuan-tuan, kita ada dua pilihan di pejabat. Dengan ya, satu pilihannya hubungan yang baik, satu pilihan lagi ialah kita dapat apa kita tidak tanpa memikirkan tentang hubungan. Kita ada dua pilihan. Yang mana satu yang kita tidak. Ada orang janji aku dapat, hubungan aku tak kisah. Betul kan? Ada orang yang tak dapat tak, hubungan pun tak. Betul kan? Ada orang yang ketiga, dia utamakan hubungan, tak dapat 100% pun tak apa. Tuan-tuan, yang last itu pakai. Yang kedua, hubungan bagus, dapat 100% dah bagus. Itu yang terbaik. Tak dapat, hubungan tetap bagus, tak dapat 100% pun tak apa. Jangan hanya fikirkan aku dapat keputusan merosakkan hubungan. Itu jangan. Tuan-tuan, rugi di dunia, rugi di akhirat. Kenapa rugi di dunia? Bila kita putus hubungan, kita stres. Dipanggil economic stress. Orang menengok kita dah stres, duduk sebelah kita dah stres, dapat arahan kita dah stres. Bila orang stres, dalam kepala dia ada tiga. Satu dipanggil panic mood. Dua dipanggil freeze, flight mood. Kau boleh nak mengelak kerja. Yang ketiga dipanggil fight, dia yang berani. Tiga saja. Nak dikatakan semangat nak kerja tak ada. Itu sebabnya tuan-tuan, ada tiga pilihan. Saya ulang balik. Nombor satu, janji dapat, aku tak kisah hubungan. Itu satu. Itu yang kita suruh tuan-tuan pindah, perempuan pindah, dihantarkan masjid dua lori pisang. Dia suruh tok dia. Doa siang malam, salat tahajud tak berhenti seminggu. Sebab dah terpilih pergi. Ingat, doa orang yang dizalimi makbul. Ingat ya tuan-tuan. Nombor dua, dua-dua dapat. Itu terbaik, tapi rare, jarang-jarang dapat. Ya. Yang ketiga ni boleh buat. Kekalkan hubungan, lama tu tak dapat 100% pun tak apa. Kita tahu manusia ni memang ada kesilapan. Dan cara ketiga ini adalah cara yang disyukkan oleh bidang saya, human performance improvement. Kerana dapat dua-dua seimbang, jasnya tak dapat. Susah. Betul kan? Susah nak dapat. Jadi yang ini kakak, dengan pilih yang nomor satu. Jadi saya nak katakan, ini sangat penting kita sebagai petulian. Baik, sini video, cuba tengok video ni. Ada tak kita perangai macam dia? Aneh, kenapa taruh sos tomato atas muka?
Apa nama orang merah tak tahu? Kalau nampak merah itu saus tomato lah. Kalau nampak merah, saya kena pakai Tuan-tuan, kalau orang lain kita rasa persepsi kita lain kan. Bila kita kat diri kita lain kan. Pasal apa berlaku gitu? Kalau kita pada orang lain kita rasa, kita pada diri sendiri lain, minta simpati, minta peluang sekali lagi, minta empati, minta kerjasama. Tapi ini orang lain. Pasal apa? Ini dia panggil self image, image diri. Manusia sini ada ego. Semua orang ada ego, termasuk saya. Ego kita ni kita letakkan sebagai self image. Self image kita, bila seseorang berlaku pada orang lain, kita angkat self image dia tu, kita bandingkan diri kita formulate sesuatu. Jadi malas, dia tak rajin, dia tak suruh-suruh, terus negatif pada seseorang. Walaupun orang itu positif, kita letakkan benda-benda yang negatif pada seseorang. Tapi bila kena pada kita, self-image kita, aku perlu diberi ruang, aku perlu empati, aku perlu simpati. Kalau kena pada kita, kita rasa dunia tolong perhatikan aku ini sedang dalam keadaan lemah, tolonglah aku. Kalau kena pada diri sendiri, itu cara psikologinya orang berfikir. Tapi bila kita pada orang lain, kita akan fikirkan lain pula. Kita katakan dia itu sengaja. Bila kena pada kita, tak sengaja. Bila beri pada orang lain, dia sengaja. Perkataan ini pegang betul kepada kita. Lepas ni kalau kita tengok anak kita tak belajar sengaja, dia kata dia sengaja dan nak belajar. Tapi kalau kita tak lulus peperiksaan, dia kata kita tak sengaja, tak sepatutnya. Kita cari alasan. Ini dalam bidang cognitive dissonance psychology, bidang saya. Cognitive dissonance psychology, kita cari alasan. Alasan untuk membenarkan apa kita buat, dan alasan untuk membenarkan apa yang kita fikirkan tentang orang lain. Itu cognitive dissonance. Saya menguasai bidang ini. Jadi dalam management terlalu banyak orang yang bila buat silap dia tak aku. Saya beri contoh. Kalau macam ini, saya jadi ketua. Tuan-tuan semua silap. Kerana tuan-tuan berada di hadapan saya, sebaliknya tuan-tuan berada di belakang saya. Kalau saya jadi bos, apa saya suruh? Saya suruh semua bidang mereka. Betul tak? Kerana tuan-tuan patut berada di belakang saya. Sikit pun saya tak nak bergejar. Kenapa saya dapat keputusan? Bila kita dah mula cakap, ini panggil public statement, kita susah nak tarik balik kerana kita ada ego. Dua, kalau kita ada authority, bila kita tercakap, susah nak kata, saya minta maaf, saya silap. Tiga, bila kita banyak ilmu, kita ada ego, susah nak cakap, kata, aku ini silap kerana tak cukup ilmu. Maka kita takkan ubah tempat kita macam ini. Tuan-tuan, pindah. Silakan. Saya paksa, saya akan bercakap macam mana pun tuan-tuan akan ubah sampai semua berubah ke belakang. Maknanya kegunakan tenaga paling banyak menyusahkan. Sepatutnya dalam psikologi, cara yang paling senang sekali ialah minta maaf dan tuan-tuan sebagai ketua reverse. Orang kata backtrack your decision. Duduk begini. Tuan-tuan ada katakan tak? Susah tak orang lain? Hanya perlu minta maaf dan withdraw your decision. Itu lagi senang psikologi. Semua orang tak marah. Bila kita minta maaf, ada orang kata, dia terlemah dan minta maaf. Tak ada. Bos tuan-tuan pernah minta maaf tak? Kalau minta maaf, ada dia kata, bosnya lemah dan minta maaf. Tak ada. Tapi kita nak minta maaf, kita terasa kita lemah dan minta maaf. Ini psikologinya. Jadi tuan-tuan, backtrack your decision, withdraw your decision. Oh, kita tahu kita bersilap. Lebih baik minta maaf. Bila kita minta maaf, orang yang kita minta maaf dengannya, Tuhan minta maaf, dia terasa lebih tinggi pada kita. Sebab kita melakukan kesilapan. Bila terasa tinggi dengan kita, kita ada apa nak komplain. Dia rasa puas hati. Manusia suka dihargai, manusia suka dihormati. Bila kita minta maaf kepada seseorang, mana kita hormat dia, kita hargai dia, dan otomatik kita rasa
puas hati. Dia puas hati tak komplain lah. Tapi kalau kita beri alasan, dia rasa tak dihormati. Kerana itu apa tuan? Kalau saya ada 5 anak, kesilapan saya anak pertama tahu 1 silat, 2 silat yang lain, 3 silat lain, 4 silat yang lain. Mereka bercakap ayah punya silat ni. Jadi setiap orang anak akan tahu 5 kesilapan kita. Kita tak perasan tu. Setiap anak buah tu, kalau anak makin 7 orang satu balai, 7 tahu. Seorang tahu kita saya pakai silat, seorang tahu cara duduk, seorang tahu kita cara bertenggung, seorang tahu cara kita bercakap. Bila bercakap semua balik 7 ada 7 kesilapan kita semua dapat tahu. Tak tipu apa lagi? Tak ada tipu. Cuma dengan kita kita tak cakap. Tapi di belakang kita ada sembang tak? Confirm bersembang. Tentang mak ayah pun bersembang, apalagi tentang kita. Jadi tuan-tuan fikirkan. The testing dalam psikologi minta maaf. Itu saja orang politik yang pandai yang kaya minta maaf cepat-cepat. Silapnya saya minta maaf. Orang kutuk dia habis seminggu, lepas tu bilang cerita. Pasal apa? Dia nak minta maaf sebab mengira manusia. What else do you want? Apalagi kamu hendak apabila seorang minta maaf. Pasal dalam Islam pun disuruh minta maaf. Astagfirullah, minta maaf dengan Tuhan, minta maaf dengan manusia. Formulanya simple, tapi ego, imej diri, kesombongan yang ada kerana kuasa, kerana ilmu, kerana pengalaman, maka susah sangat nak minta maaf. Kalau suami susah nak minta maaf dengan isteri, kerana isteri kat rumah. Isteri susah nak maaf minta suami kerana rasa aku lebih banyak kerja di rumah pada suami. Ini satu hakikat, kerana isteri tak nak minta maaf pada suami. Kerana isteri rasa kerja rumah ni banyak kali buat. Dia boleh cuci pinggan, cuci pakaian, sapu rumah, memasak, jaga anak. Why should I ask forgiveness for my husband? Rasa begitu subconsciously, di subconscious mind. Yang lagi dia rasa aku ni sebagai ketua rumah, aku dah minta maaf. Nanti orang pandang aku lemah. No, kita silap. Dalam psikologi, siapa minta maaf, dia untung. Saya ulang balik ya. Dalam psikologi, siapa minta maaf, dia untung. Baik, letakkan diri anda di tempat yang sepatutnya. Okey, ini lelaki ke perempuan? Lelaki perempuan? Pasal apa perempuan? Oh, kalau pakai biju dia perempuan lah. Zaman sekarang pergi KL ramai lelaki pakai biju. Tak tuan? Cuba buka emas tu nak tengok pakai biju tak? Yang dua alam memang pakai biju ya. Confirm. Siapa kata dia perempuan? Angkat tangan. Okey. Siapa kata dia lelaki? Angkat tangan. Siapa kata dia dua alam? Angkat tangan. Oh, ada itu ke? Okey. Ini persepsi manusia. Dia tengok hijau, perempuan siapa? No, Maria, perempuan pakai hijau. Biasanya kalau kartun, kalau perempuan dia pakai skirt, ini tak ada skirt. Kalau tengok bagian ini, lelaki. Tengok bagi ni perempuan, tengok kepala ni macam saya lah. Tuan-tuan, ini gender ya? Ini tak ada gender. Saya nak cerita tentang ni blok ni. Cara blok pinjam air sekejap, blok. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, kalau saya lepas botol ni jadi apa? Betul kan ni? Saya nak tambah sekali lagi. Kalau tak jatuh, memang denda. Lepas ni jatuh tak jatuh? Okey. Tuan-tuan betul dan silap. Kalau saya tanya air, kalau saya tanya ikan di laut, wahai ikan, kalau saya lepas botol ni, ikan kata apa dia? Akan timbul. Kalau belum letak di pada tanya ikan katakan timbul. Kalau tuan-tuan pergi di Taman juga alien. Buat sini. Alien, aku lepaskan benda ni. Alien kata apa dia? Terampung. Maknanya 3 makhluk akan beri jawapan yang berbeza. Ikan di laut kata timbul, manusia kata jatuh, alien kata terampung. Kenapa ada perbezaan? 3-3 jawapannya betul. Pasal apa? Pandai dapat jawab supaya bila balik kerja ni pandai juga fikirkan. Konteks orang yang di bawah yang those who work in the trenches, yang kerja ni konteks yang berbeza dengan kita yang bagi arahan. Betul kan? Dia bagi alasan betul berdasarkan konteks dia. Kita bagi alasan betul berdasarkan konteks kita.
Jadi macam mana selesaikan masalah ini? Pasal jangan duduk apa kerabat. Itu pengalaman kita orang hebat apa kerabat. Patut tak boleh. Ini kau buat, cuba cari begini. Tu cari Nabi Muhammad SAW. Dia tanya orang, aku kerabat ini. Nabi kata apa? Banyakkan solat. Solat lah. Nabi tak terus lagi solat. Sebab apa? Sama dengan doktor. Doktor pergi jumpa doktor, saya demam. Dia ambil Panadol, balik. Tapi doktor cerita, tak ada. Kita rabun, pergi jumpa optometris. Doktor, saya rasa saya rabun lah. Doktor ambil, saya nak cakap, okey je. Nah, pergi, balik. Ada ke doktor buat begitu? Tak ada. Dia suruh tes mata, blood, ya. Dia rabun jauh ke, rabun dekat ke, untuk mata ke, tes. Dan tes baru doktor bagi prescription. Tak periksa baru dapat cerita mata. Kalau doktor biasa, dia cek dada, dia cek belakang, dia cek semua buka telinga, lidah dan sebagainya, baru dia tulis ubat, betul kan? Tapi kenapa kita dalam manajemen nampaknya salah, terus bagi ubat tanpa tanya? Tanyalah diri tuan-tuan, bukan saya buat. Sepatutnya at least tanya. Sebab kalau 3 bulan dulu kita pernah buat, hari ini dah hari bulan ketiga. Bulan ketiga mungkin suasana dah berbeza, environment berbeza, teknologi berbeza, orang berbeza, sekarang berbeza, banyak perbezaan. At least tanya sebelum kita nak tegur mereka. Jangan kata, ini pun kena buat, aku 3 bulan dulu dah buat. No, it's a wrong way to do it. Yang betulnya, macam mana kau buat? Tanya dulu. Bukan saja kita buat di mana saja dalam dunia. Sebab saya ikut konsul orang juga, ibu bapa yang ada masalah dengan anak, saya tanya, kakak, aku kakak dapat letak anak kakak di situ. Abang pula, kamu buat apa? Di situ. Okey. Abang jadilah. Yang dapat tu betul, tapi tak lengkap. Kakak pun betul. Saya rasa saya nak lengkapkan aja untuk kakak dan abang pula. Saya tidak dengar. Jangan terus cakap, oh, ini. Salah sahaja. Tanya dulu orang yang buat, supaya kita tahu di mana silapnya. Itu sangat penting dalam menasihati seseorang. Ya, tentang tolong gunakan teknik yang sama. Pertimbangkan konteks. Konteks hanya kita ketahui melalui orang yang melakukan sesuatu. Kita tak tahu. Dia mungkin menyiasat. Saya buat sekali banyaklah bagian penyiasatan. Contohnya bagian undercover. Yang undercover dia macam polis lah, undercover juga kan. Mana kita tahu dia undercover orang judi ni? Tidak tahu. Cuma dalam bilik khusus baru dia tahu. Oh, ini kerja. Jadi tanya dia macam mana dia buat procedure semua, konteks. Kalau saya nasihatnya memang tak pegang. Sebab konteks dia beza dengan saya. Saya tak nanti masuk bagian judi. Sebab saya tak ada judi. Yang bagian dada, bagian amla. Dia cerita bagian amla, begitu kira amla. Dah lama saya kena masuk jari ni patutnya. Sebab saya tak tahu begitu amla. Nak nasihatkan tak boleh. Kita tanya dulu. Kita tanya, baru kita bagi solusi. Nampak ini lebih baik ya. Pertimbangkan konteks. Okey, tengok sini. 3 strategi. Kita habis pukul 1. Sekarang pukul berapa lah? Okey, saya selalu online dan aku insyaAllah. Okey tuan-tuan, saya nak tuan-tuan semua orang di kertas depan ni. Saya nak ada satu benda yang penemuan terkini. Ini ya. Ambil ni, buat macam bola ni. Semua orang buat, ambil bola. Satu tak cukup, dua bersedap. Kata orang pun, orang tak. Saya ada satu perkara yang sangat penting untuk polis, untuk cikgu. Okey, buat macam bola. Okey, ini pertemuan terkini ya, secara saintifik baru minggu lepas keluar dia punya pertemuan. Saya banyak baca artikel terpaksa. Okey, sudah. Siapa sini tangan kanan? Angkat tangan. Siapa sini tangan kiri? Angkat tangan. Oh, sana semua. Puju-puju tangan kiri. Dia macam pakat ni. Okey. Kajian ni buat untuk orang tangan kanan, tapi dia andaikan tangan kiri pun dia pakai. Jadi kalau tuan-tuan stres, yang terbaik ialah benda macam
bola tenis. Bola baseball atau tenis yang diperlukan dia boleh ada banyak semangat. Bola golf tak bagus, tapi kertas bagus juga. Jikalau tuan-tuan stres kerana fizikal, guna tangan kiri, tekan 15 saat. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 11, 12, 13, 14, 15. Lepaskan 15 saat rehat. Lepas itu ulang balik sebanyak 5 kali. InsyaAllah stres fizikal boleh kurang. Kalau stres mental, guna tangan kanan. Stres mental, marah dan orang ke benci dengan orang, ekonomi stres, guna tangan kanan. 101, tekan sekuat yang boleh. Tengok stop lah di mana. Lepas 15 saat, buat lagi, buat 5 kali. Kawan saya baru-baru ni jadi saya kata di pertemuan terkini. Saya tak ingat kau cuba. Dia cuba. Lepas setengah jam dia beritahu. Bolehlah. Saya kata kelas hanya idea. Kajian telah dibuatkan di atas. Orang tangan kiri terbalik. Kalau stres fizikal, tangan kiri guna tangan kanan. Kalau stres mental, orang kiri, tangan kiri guna tangan kiri. Okey? Ada dua cara dia. Tapi yang dibuktikan hanya tangan kanan. Tangan kiri ni assumption. Satu, andaian. Dia untuk 100 orang lebih kajian. Yang terbaik kata bola tenis. Itu yang terbaik. Sebab dia tekan pada sepandingan. Tapi tak boleh kertas boleh tekan. Dan kita boleh tekan dia merasa itu saya nak beritahu lagi. Nak ajar sikit for stress. Baik. Kita nak ambil sebenarnya. 3 strategi pencegahan berpengaruh bermakna berkesan memudahkan. Tuan-tuan yang memudahkan ya, ingat John Maxwell ni pakar bahagian kepimpinan. SPRM banyak pakai buku dia. Kalau pergi kat bilik pelatihan SPRM itu, maka Malaysian Academy, Malaysian Anti-Corruption Academy di Kuala Lumpur. Kat dinding itu banyak kata-kata John Maxwell. Saya pergi sana kali pertama, kenapa banyak ni dia kata pakai model John Maxwell. Saya banyak buku dia. Dia kadang mereka 38 buku, saya ada 12 buku dia. Kita betul dia tersebut. Ini antara aspek ya yang ditekankan oleh John Maxwell, memudahkan, berkesan, bermakna. Macam mana memudahkan? Kita tengok video ni ya.
Dari tuan-tuan yang dimasukkan dengan menggunakan perusahaan ini, setiapnya kita ambil kira lah kesukaran, ya, persekitaran hidup yang dilalui. Kalau kita tak tahu sangat dari fokus pada kerja, malah kita bekerja dengan kebijakan, tapi dibagi 90-10%. 90-10%. Kalau kita baca buku 90-10%, kita kata apa? 10% masalah yang kita hadapi akan mengganggu 90% pada ketika kita. Di rumah itu 10% saja masalah. Di tempat kerja dapat dikerja. Tapi kita kan tak perasan. Bila kita pada orang lain, bila kita pada kita ini sangat mengganggu kita dalam. Itu sebabnya bila saya bagi tahu budak-budak sekolah, dia sebab projek budak sekolah, budak yang nakal-nakal, budak dia lebih budak sakti lah, apa dia Seri Putri, ya, berjalan dadah di Batu Gajah, kan? Sebagai itu, saya kata, kamu buat masalah, menyebabkan mak bapak kamu tak boleh berjaya. Kerana itu berfikirkan, saya kata sangat berjaya, sebab anak saya tak ada masalah. Kalau anak saya buat masalah, macam kamu saya tak berdaya, pikiran saya terganggu. Kita jangan buat masalah. Bila kamu keluar dari sini, jangan buat masalah. Kalau tak sekolah, dia juga saya cakap, kamu jangan buat masalah. Walaupun mak bapak kamu hebat, kerana masalah yang kamu bawa, lakukan itu menyebabkan mereka tak boleh berdaya dalam diri. Dan terfikir tentang kamu saja. Saya seorang ayah, saya tahu saya cakap dari hati, saya kata, tolonglah, jangan buat masalah. Maknanya di sini yang kita kata kita ketua yang hebat sebab orang bawah kita hebat. Kita tak akan jadi ketua hebat kalau orang bawah kita tak hebat. Betul tak betul? Kita tak nak fikirkan kita supaya kita jadi kita permudahkan usaha dia permudahkan kita. Saya yakin ada orang-orang yang buat macam mana pun dia memang tak guna dia. Itu kita tahu kan? Sebab manusia tak semua perfect. Tapi dalam kebanyakan situasi kita tengok. Macam saya kawan saya sebut tadi, saya letak nama dia Daudi, nama sebenar lain. Kata Daudi itu, dengan mengetahui, dia permudahkan. Lepas itu semangat kerja itu menjadi tinggi. Dia seronok tentang kerja. Sebab kita ada kisah tentang masalah. Saya rasa polis ada dia punya unit dia kan, dia bakat kan. Ini ada macam-macam. Jadi, kalau nak harap mereka saja berapa orang, maknanya kalau menjadi ketua, cari diminum 4-5 orang ni, ambillah pulang supaya kita dapat memudahkan kesana. Bila rasa kita ambil berat, insyaAllah boleh. Sebab human nature kita. Naluri manusia, kalau ambil berat, dia automatik. Dia rasa dia dihargai, dihormati, rasa tenang, rasa sejahtera. Sebabnya hubungan permanusiaan ini sangat penting. Letakkan kita baca objective present dengan objective saving. Macam nak kita kata itu. Baik, kita ada si betul nakal ikan. Yang buta ni dah tak ikan pakai ayam. Dia nak tangkap ayam, dia buta, dia tak nampak. Yang dia rekah ada. Susah-susah menjadi kayu dia balik tak dapat. Akhirnya ada seorang orang tua tengok gelagat dia. Orang tua kata, kau ni buat apa ni? Aku nak tangkap ayam. Orang buta dia kata, cara kau tangkap ni tak betul lah. Asal tak betul? Jangan kau tak nampak. Kau balik dia lagi. Ayam makin lagi lah. Jadi dia rasa mungkin lah. Itu
kau pergilah bagi dia makan, bagi gantung. Bila ayam sudah selesai, kau bagi dia sikit. Tambah dia lagi sampai dia dapat naik kali dia, kau boleh tukar dia. Itu cara dia tak ada ayam. Sebab tu kau buta, kau tak nampak. Baik ayam itu datang pada kau dan rasa selamat dengan kau. Itu cara terbaik. Ini adalah kira sekalian. Oh, budak buta ni pun, dia buat. Bila buat dia berjaya. Tuan-tuan, ini maksudnya lakukan sesuatu dengan berkesan. Kadang-kadang kita buat sesuatu, kita rasa berkesan, tapi cara psikologinya tak berkesan, cara sosiologi tak berkesan, cara human performance tak berkesan, cara management pun tak berkesan, cara pun tak berkesan. Hanya kita rasa. Bila rasa itu tak mesti betul. Ini satu masalah dalam pemikiran kita. Ini bagi free frontal cortex yang depan ni, free frontal cortex. Logik. Dia ada masalah kita fikir, dia nak makan aku nak fikir. Semua ini bagi free frontal cortex. Tengah-tengah kepala ni ada satu macam biji badan besar dia. Nama dia amygdala. Amygdala ni ialah yang melaksanakan emosi. Tuan-tuan, kita sepanjang hari apa yang kita lakukan sebenarnya kita guna mindas para sedar. Mindas para sedar ini dia terhasil daripada pengalaman-pengalaman yang lalu. Kalau dulu aku jeling dengan seseorang, orang menangis, hari ini kita yakin kalau aku jeling dengan orang akan menangis, kita yakin. Tapi adakah itu sudah betul? Tak mesti. Tapi sebab pengalaman lalu. Ini yang Kahneman, seorang pakar psikologi, bagian ekonomi dan tindak tanduk manusia membeli barang. Dia dapat Nobel laureate, menang hadiah 1 juta kerana kajian yang dia buat. Otak kita ada 2 sistem. Satu dipanggil sistem laju, satu dipanggil sistem perlahan. Yang sistem laju ini dipanggil mindas para sedar. Yang sistem perlahan mindas sedar. Dikaitkan dengan kajian yang dilakukan oleh Michael Gett, seorang pakar mind mapping. Dia kata berdasarkan kajian aku, 90% manusia guna mindas para sedar. Hanya 10% guna mindas sedar. Saya nak kaitkan pula dengan ilmu neuroscience. Neuroscience akan mengkaji proses otak. Neuroscience mengatakan 93% manusia, 93% daripada tindakan kita semua minda sedar, hanya 7% minda sedar. Ini bermakna kita di keputusan kebanyakannya tindakan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, tutur kata adalah secara tak sedar. Yang sedar apabila berhadapan dengan masalah, kita cuba selesaikan masalah, kita fikir. Kalau tak fikir, kita kata, dulu aku buat begitu, sekarang kita buat begitu juga. Itu maknanya mindas pada sedar. Hanya berfikir di luar kotak, itu baru tidak. Jadi tuan-tuan, apa kesannya kepada kita? Kita tengok sini ya, dengan kesan. Orang yang punya kaedah mindas pada sedar ini, kalau dulu dia tak berjaya, sekarang pun dia tak berjaya. Dia akan kata aku tak berjaya. Mindas pada sedar dia berdasarkan pengalaman. Orang yang dah berjaya, dia yakin cara dia buat akan berjaya. Ini sebagai mindas pada sedar. Adakah itu betul? Dua-dua salah. Yang ini pun kata aku tak boleh berjaya, dia salah. Yang ini aku sudah berjaya, pun dia salah. Kenapa? Dua-dua berdasarkan pengalaman yang baru. Kajian dibuat tentang pengarah, manager, CEO di Amerika dan di negara Eropah. Ambil CEO yang hebat ini, syarikat lain bayar dia 3 kali ganda gaji sebab dia hebat di sana. Bawa syarikat sini, tengok-tengok masuk syarikat sini, tak boleh kerja. Ambil pemain bola sepak sana, siapa dia sekarang ni? Yang hebat di dunia? Ronaldo. Betul kan? Ambil sana letak kat Manchester United, tak jadi. Punya hebat, ambil di Manchester United, tak jadi. Messi daripada Barcelona pindah kepada PSG kan, tak jadi. Semua tak jadi. Kenapa? Sebab dia rasa aku berjaya di sana, maka boleh berjaya di sini dengan sama-sama.
Tapi terlupa satu benda. Kita sedar ni, dia tak fikirkan konteks, dia tak fikirkan siapa. Ronaldo masa dengan tim lama dia ada orang yang bawa yang sesuai dengan dia, maka dia jadi hero. Sampai Manchester United, permainan beza, cara beza, kod beza, dia tak jadi hero. Sama dengan Messi. Messi masa dengan Barca, dia okey. Pasal apa? Sana support dia semua, mendukung permainan dia, corak permainan dia, tempo dia semua kena. Masuk ke PSG, tak boleh. Dari Saint-Germain, tak boleh. Ini berlaku banyak kali. Jadi sama juga, kalau ini bintang dunia yang patut boleh adjust, tak boleh adjust. Pasal apa? Persekitaran tak sesuai. Apalagi kita. Ini sebabnya kena sesuaikan dengan persekitaran. Konteks. Nak katakan kesan, konteks dan kesan. Tuan-tuan bagi arahan yang sama di Pengkalan Hulu atau di Greek dengan di Ipoh. Ada beza tak beza? Beza. Sana relax, tenang. Kat Ipoh kan ikut cara sadar, tak selesai kerja. Pergi KL, lagi tak selesai. Saya baru buat satu program kursus dai di Perak. Sebab saya sekarang 3 buku di Bintang Dijahit untuk dai. Buatlah program di KL dengan filter semua. Nak didik, gelandangan sebagainya. Bila masuk program saya pakai psikologi, saya tanya, apa beza KL dengan Ipoh? Begitu. Sana fast pace. Kita terkurang apa? Tak payah. Kayak ibu tegur, orang saya faham ni sikit. Sana kita tak ada jar, satu minat je cakap. Yang lain kita tak ada jar. Kami cakap berapa-ratus orang, 3 orang yang nak cakapkan dia tak nak. Kayak ibu lagi terkurang je, dia berhenti, dia relax, dia sembang. Dia kepala kasar, lagi senang dia kata. Siap duduk lagi minum kopi. Di KL tanya lagi jalan, sorry lah kita pasis. Tengok kaedahnya untuk dai pun berbeza dengan tempat. Jadi maknanya konteks mesti digabungkan untuk berkesan. Kalau tidak teman susah nak kesan konteks. Puan dah tengok jam dah berapa kan? Ada 7 minit lagi tak boleh beri habis. Ya, ini satu hari. Ya. Di bulan Ramadan. Ini cerita dongeng tuan-tuan, dengan percaya. Tapi roh dia, semangat dia ada. Saya lepas solat asar di masjid, saya duduklah. Lepas tu saya ada kopiah letak sebelah. Kopiah ni duduk sebelah selipar. Kita cerita dia. Kopiah ada sebelah selipar. Selipar kata apa dia? Hei kopiah, hari ni aku nak sembang dengan kau. Belakang ni kau kat atas, aku kat bawah. Tak ada cara cakap. Buat kita dah tidur ni, boleh kita sembang. Itu pasal cerita dongeng, jangan tak percaya ya. Tapi mesej yang sampaikan, yang sulit berkata untung jadi kopiah. Kopiah kata untungnya. Tengoklah, bila pergi masjid, kau masuk dalam, aku duduk kat luar. Betul kan? Kau duduk bila aircon lagi. Masjid aircon. Bila sujud, kau solat sama dengan bos, wajah sama, aku duduk kat luar. Bila balik di rumah, aku di luar lagi. Kau masuk kat dalam, simpan kat pada tinggi. Bila kau kotor, bos kita masuk. Aku ni dah sampai berbulan. Pernah tak tuan-tuan tengok selipar tuan-tuan berbulan? Ada masuk? Ada. Dari jauh dah tengok kopiah, wah dia orang alim, orang saleh, orang barat. Ada tak tuan tengok selipar? Tengok selipar, kau orang alim dia tengok selipar kau. Mana ada? Harga aku yang 1,000 pun kena bijak. Engkau tengok kopiah tu, beli second hand ya? Kat Lazada.com 50 sen je, letakkan kepala. Orang betul kalau kopiah. Aku ni tak ada apa. Kopiah kata kayak selipar, kau tengok macam tu. Aku sebenarnya bila aku tengok kau kat bawah tu, aku tak jadi macam selipar. Apa kopiah, simbol saja. Tapi kau selipar, kau tak pakai selipar pergi masjid, buat kita tu terpijak kain, solat tak sah. Tak ada kopiah, solat sah tak? Selipar kata sah, tapi kau dah bayarkan. Kalau buat kita tu pergi masjid, tak ada selipar, kaki dia luka. Aku jangan berat. Masuk bilik air, dia pakai selipar, wudu dah sah. Atau badan
Kalau jadi bos dan tidak jadi kopi ada sleeper. Kalau nak jadi kopi carilah populariti. Kalau nak jadi sleeper, aku pentingkan perkhidmatan terbaik. Orang tak sanjung, tak apa. I do my best. Itu sangat penting bagi kita. Allah SWT nampak apa kita baik, walaupun manusia tak nampak. Betul tak betul? Jadi buatlah yang terbaik, bukan nak cari nama. Buat baik ni arahan Allah SWT. Jangan cari nama. Rugi dunia, rugi di akhirat. Orang tak suka nak cari nama. Buatlah kerja terbaik. Orang nak maki-makilah, orang nak marah-marah. Kalau tuan buat kerja yang baik kena maki, jangan heran. Nabi Muhammad pun kena maki, betul tak? Yang kita takut sangat kena maki orang kenapa? Kita buat the best. Masyarakat untuk bidangnya lantar dia lah. Asalkan kita buat yang terbaik. Mak bapak yang terbaik pun anak maki. Apa lagi tuan-tuan? Sudah boleh buat people. Kalau kita ada harga diri yang tinggi, your self-esteem is high. Kita sampai peringkat Abraham Maslow kata dalam teori psikologi, self-actualization, peringkat yang atas sekali. Nak cakap apa cakaplah, tugas aku ialah untuk nyumbang yang terbaik. Aku tak kisah orang itu aku jahat ke, orang baik ke apa, asalnya aku buat yang baik. 3 perkara apa baik. Pertama, apa dia? Lakukan perkara yang betul, dengan cara yang betul, dan niat yang betul. Jadi saya minta maaf kepada sahabat saya dan tuan-tuan. Kita habis di sini, kita akan dulu insyaAllah solat, kita jumpa lagi pada berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.